muslimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila man aba ya Rasulullah? Qila man ata'ani yaqul jannah wa man asani faqad aba. Al-kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Yang dimuliakan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, ahli jawatan ketua surau, tuan-tuan muslimin, muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah taala. Allah taala sampaikan kita pada bulan ini, yaitu bulan Jamadil Awal. Kita sampai bulan Jamadil Awal. Dalam Masihinya bulan Disember. Jadi bulan Disember ni bulan cuti sekolah. Bila cuti sekolah ni banyak majlis, majlis nikah kahwin. Kalau tuan-tuan periksa balik dulu, semasa tuan-tuan nikah, sudah pasti akan merasa satu penyesalan. Orang yang menikah ni dia rasa menyesal. Macam saya ni tuan-tuan, nikah umur 23 tahun, rasa nyesal. Kalau tahu seronoknya nikah, 18 tahun dah nikah. Tak ada satu pun ibadah yang kita paling seronok nikah. Seronok. Sebab tu hubungan pernikahan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, dia bukan benda yang baru tu je seronok, bukan. Dia benda ni ialah benda yang berterusan. Semakin kita berusia, umur kita meningkat, semakin cantik dan hubungan itu semakin rapat. Itu tandanya pernikahan yang baik. Macam kita ni, bapak-bapak, ibu-ibu, dulu masa nikah, kalau lepas nikah, pengantin baru pegang tangan tu, memang tak lepas suami isteri. Pergi pasar, kiri pegang bakul, tangan kanan pegang tangan isteri. Sekarang dah warga emas, kita jalan kat depan, isteri kiri kanan pegang bakul. Kadang-kadang orang pun confuse, keliru. Ini bawa isteri ke bawa tukang masak? Sebenarnya Islam mengajar kita bahawa pernikahan ini satu perkara yang hidup. Dia bukan perkara yang masa tu sahaja dia ada, tetapi dia hidup sampailah kita ni berpisah di alam akhirat, di dunia, dan kita akan berjumpa di alam akhirat. Ini tanda pernikahan sepatutnya. Dan kebahagiaan ini mesti diperbarui setiap hari. Kita kena perbaharui kebahagiaan kita bersama dengan pasangan ini, bahagia dia dengan setiap hari. Sebab tu seorang suami setiap dan juga isteri ada kesempatan sebagai suami, sebagai isteri, punya kesempatan memperbaharui kebahagiaan dan juga keakraban. Dengan apa? Kita solat-solat sunat berjemaah. Kita bermusafir, solat fardu berjemaah. Sekurang-kurangnya si isteri pernah merasai imam dia tu si suami. Dan juga si suami sekurang-kurangnya pernah mengimam, menjadi imam kepada si isteri. Paling kurang, selagi isteri ada, selagi suami ada. Dan manusia ni bila time ada, time punya dia tak hargai, time tak ada tu yang dia sibuk nak hargai. Sebab tu ibu-ibu di belakang sana kan, punya kesempatan ada suami, minta suami jadi imam. Sebab ibu-ibu biasa berimamkan suami orang. Kan imam kita kan suami orang. Yang tadi muda tak tahulah suami orang tak. Biasanya memang suami orang.
yang jadi imam. Dan kita imam sebagai suami sudah pastinya menjadi imam kepada istri. Sebab kita juga suka kalau jadi imam kepada istri orang. Lebih-lebih lagi jadi imam kepada bekas istri orang. Itu seronok kan. Tuan-tuan, itu mukadimah sempena cuti sekolah, majlis perkahwinan ni banyak ya. Jadi setiap hari ini diperbaharui kebahagiaan dan pernikahan kita. Bukan nikah baru. Nikah baru tu lain. Ataupun baru nikah itu lain. Memperbaharui kebahagiaan rumah tangga. Bukan senang tuan-tuan. Saya hari Sabtu lepas saya kuliah duha muslimat di Masjid Nurul Jannah. Dewan utama kuliah duha muslimat. Sayap kiri macam sebelah sini ni majlis akad nikah. Kan susah nak cakap. Kita nak ceramah kat sini, sebelah sana nikah. Mana boleh fokus? Kita boleh tengok orang nikah, kita teringin nikah. Semuanya macam tu. Ya, Pak Din, dia kan, anaknya nak nikah kan. Ya, Pak Din pun jangan teringin Pak. Ya. Allahuakbar. Baik. Saya ingin membawa kepada tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak pada malam ini bersempena dengan bulan Jamadil Awal. Ya. Di dalam bulan Jamadil Awal ini ada satu peristiwa besar dalam sejarah Islam dan juga dalam sejarah dunia. Telah mencatatkan satu peristiwa besar yang berlaku pada bulan Jamadil Awal, 6 Jamadil Awal 8 Hijrah. Apa itu tuan-tuan? Ialah satu peperangan yang besar yang kita jarang dengar, yang kita jarang baca, yaitu peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah berlaku pada 6 Jamadil Awal 8 Hijrah selepas perjanjian Hudaibiyah. Kita ni biasa dengar dengan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Biasa. Tapi peperangan Mu'tah kita jarang dengar. Ataupun tak berapa biasa dengar. Sebab itu peperangan Mu'tah sebut kena betul Mu'tah, bukan muta'ah. Muta'ah tu nikah, kontrak Syiah. Tuan-tuan kalau bab-bab nikah ni seronok cerita kan. Dengar pun seronok, yang cerita pun seronok, yang dengar lagi seronok. Tapi bab-bab perang mut'ah, perang Mu'tah ni biasanya orang tak dengar nak seronok. Tapi sedap peperangan ini berlaku pada bulan Jamadil Awal. Saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan, kenapa peperangan Mu'tah ini dia sangat besar dalam sejarah Islam dan sejarah dunia. Macam mana berlakunya peperangan Mu'tah ini tuan yang mulia? Dikisahkan itu tuan mulia, Abu Baginda Nabi SAW membuat perjanjian Hudaibiyah dan hijrah ke Madinah. Bermula pada 6 Hijrah, baginda Nabi SAW akan mengutus utusan ataupun surat nak bagi tahu, mendakwahkan kepada ketua-ketua negara di sekitar Jazirah Arab ataupun di luar tanah Arab. Untuk apa? Untuk mendakwahkan mereka kepada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, supaya ketua-ketua negara itu menyembah akan Allah Ta'ala dan meyakini baginda Nabi SAW itu pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka utusan ini dihantar oleh baginda Nabi SAW ke setiap negara. Dan tidak kecuali satu utusan, seorang utusan baginda Nabi SAW hantar ke sebuah negara besar pada masa itu, yaitu negara Rom ataupun Empire Rom. Siapa yang dihantar? Baginda Nabi SAW menghantar satu orang utusan sahabat baginda Nabi SAW yang dinamakan Al-Haris bin Umar Al-Asdi radhiyallahu anhu, sahabat. Biasa utusan ni, delegasi atau duta ni dia ramai, ada lebih 2 orang, 3 orang, 4 orang. Tapi ini utusan nak pergi ke Rom, baginda Nabi SAW melantik satu orang bawa satu surat supaya pergi hantar ke negara Rom. Jumpa Kaisar Rom, Hercules, Maharaja Rom, yaitu Al-Qarits bin Umar Al-Asdi radhiyallahu anhu, sahabat. Perjalanan ke Mu'tah, ke Rom ni, ibu-ibu, bapak-bapak, memakan kilometer dia 1.100 kilometer.
paling utara ke Jordan. Syam ni, sampai ke Syam ni, Syam ni dipecah pada 4 negara besar. Ya. Yaitu negara Palestin, negara Jordan, negara Lebanon, Syria. 4. Paling utara 1.100 km jarak dia daripada Madinah nak sampai ke Rom, ke Syam. Perjalanan paling laju pun 2 minggu perjalanan. Sahabat Al-Haris bin Umair Al-Asdi radhiyallahu anhu dipertanggungjawabkan oleh baginda Nabi SAW untuk membawa surat, yaitu pengisytiharan supaya Raja Rom menyembah akan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah. Dalam perjalanan yang punya jauh, tuan-tuan yang mulia, sampai di sempadan Rom, negara Syam, sampai ke negara Balqa. Balqa ni ialah satu tempat macam satu negeri yang mana di bawah penaklukan Raja Rom, yang mana pada masa itu gubernurnya ialah Surabil bin Amr Al-Ghazani. Gubernur dia, gubernur Balqa ni. Jadi sahabat Al-Haris bin Umar As-Asdi radhiyallahu anhu, dia telah sampai singgah kat tempat itu. Sebelum sampai ke Rom, lalu utusan baginda Nabi SAW ni telah ditangkap oleh gubernur tadi, yaitu Surabil bin Amr Al-Ghazani. Tangkap. Bukan tangkap je, tangkap dia ikat tangan dia, lepas tu dipancung, dibunuh, dipancung. Tuan-tuan yang mulia, nak bagi tahu pada masa itu, sekarang dan sampai bila-bila, mana-mana utusan, delegasi, duta tidak boleh disentuh oleh mana-mana pihak. Itu ialah tanggungjawab kenegaraan setiap negara. Tetapi telah berlaku kepada sahabat Al-Haris bin Umar Al-Asdi radhiyallahu anhu, telah ditangkap, diikat, dipancung. Berita kematian sahabat Al-Haris bin Umar Al-Asdi ini, tuan-tuan yang mulia, telah sampai kepada pengetahuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pancung sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada pengetahuan baginda Nabi SAW, tuan-tuan yang mulia, begitu rasanya baginda Nabi SAW tidak boleh nak terima macam mana satu perutusan yang membawa surat untuk mendakwahkan kepada Raja Kaisar Rom pada masa itu telah pun dibunuh. Baginda Nabi SAW telah mengisytiharkan kepada sahabat-sahabat orang-orang Islam muslimin pada masa itu, sesungguhnya darah Al-Haris bin Umar Al-Asdi radhiyallahu anhu telah tumpah, dan setiap kita punya tanggungjawab untuk memastikan terbalas darahnya sahabat Al-Haris bin Umar Al-Asdi radhiyallahu anhu. Baginda Nabi SAW, tuan-tuan yang mulia, dia telah mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi SAW di Madinah pada masa itu, dan tidak ada tentera yang paling ramai, paling besar yang Nabi SAW pernah kumpulkan dalam mana-mana pun peperangan, melainkan peperangan Mu'tah, yaitu seramai 3.000 orang prajurit panglima perang Islam untuk menyerang kerajaan Rom pada masa itu. Kita tahu Badar baru 313, Uhud baru berapa, Khaybar, Khandak dan sebagainya baru berapa, paling banyak pun 1,000. Ini 3.000 sahabat. Dan bukan sekadar itu, tuan-tuan yang mulia, baginda Nabi SAW telah melantik 3 orang jeneral perang. Biasanya satu perang satu jeneral, tapi sebab nak lawan Rom, ini bukan kuasa biasa. 3 jeneral perang yang dilantik oleh baginda Nabi SAW di hadapan para sahabat, 3.000 orang tentera Islam pada masa itu. Siapa dia, tuan-tuan dia? Yang pertama dilantik sebagai jeneral perang yang pertama ialah Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Sekiranya baginda Nabi SAW beritahu, sekiranya apa-apa berlaku kepada Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu,
panglima yang kedua perang ialah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sekiranya apa-apa berlaku pada Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku telah lantik panglima yang ketiga perang untuk kali ini, yaitu Abdullah bin Rawahah Al-Ansari radhiyallahu anhu. 3 orang jenderal. Biasa 1, ni 3. Sebab apa? Yang nak diperangi ialah Rom, kerajaan Rom. Bukan kecil tuan-tuan, Rom. Rom ni biasa dia perang dengan Parsi. Empire Rom, Empire Parsi perang, biasa perang. Dan dia punya tentera ratusan ribu. Rom ratusan ribu, Parsi ratusan ribu. Sebab tu tentera Islam, baginda Nabi SAW telah bentuk 3,000 orang. Dan semasa Nabi SAW untuk peperangan Mu'tah ni, tuan dia, Nabi SAW tak ikut perang. Nabi SAW hanya mengiringi tentera-tentera Islam, para sahabat ini sampai ke sepadan sebelum dilepaskan. Nabi SAW telah bagi tahu kepada para sahabat tentera Islam pada masa itu, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ajar adab dalam peperangan. Bila kamu berperang, jangan kamu bunuh kanak-kanak. Bila kamu berperang, jangan kamu bunuh wanita-wanita. Bila kamu berperang, jangan kamu bunuh orang-orang tua. Bila kamu berperang, jangan kamu bunuh pendeta-pendeta, rahib-rahib yang berada di gereja-gereja. Jangan bunuh. Bila kamu berperang, jangan kamu musnahkan pohon-pohon tamar, tanaman-tanaman mereka. Bila kamu perang, jangan kamu musnahkan bangunan-bangunan mereka. Ini adab dalam peperangan. Islam ajar macam itu. Sahabat dengar, tuan-tuan, dia taat. Ini perintah Allah Ta'ala. Ini perintah baginda Nabi SAW. Perang tetap perang, tetapi adab ini kena jaga. Di antara 3 jenderal perang ni, tuan-tuan yang mulia, Abdullah bin Rawahah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia orang yang pandai syair. Orang yang bila dia bercakap ni, tuan mulia, sahabat akan semangat. Dalam keadaan begitu pun, sebelum mereka bergerak, tuan-tuan mulia, menuju ke Mu'tah, ke Rom, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu di atas kudanya menangis. Sahabat-sahabat tengok Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ni dia menangis. Ada sahabat tanya, wahai Abdullah bin Rawahah, adakah kamu menangis kerana kamu takut akan kematian? Adakah kerana kamu takut atas apa yang kamu tinggalkan, harta-harta di Madinah? Adakah kamu takut pasal itu? Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak, dia bagi tahu, aku menangis bukan kerana takut atas kematian, langsung tak takut pasal kematian. Dan aku bukan sayang cinta kepada harta benda yang akan aku tinggalkan di Madinah, tetapi aku takut atas kalimah Allah Subhanahu wa taala yang pernah menyebutkan sesungguhnya manusia ini setiap kita akan melintasi neraka Jahannam. Dan aku tak tahu sama ada aku ini dapat melepasinya ataupun tidak. Ulama menafsirkan ayat ini menyatakan maknanya setiap kita akan meniti titian siratul mustaqim, yang mana di depan surga, di bawahnya Jahannam. Setiap kita, itu yang Abdullah bin Rawahah takut, bukan kerana takut untuk pergi perang. Walaupun dia tahu yang dia nak pergi serang, yang kita nak pergi perang ni negara Rom, Empire Rom, kerajaan besar yang punya kekuatan bala tentera yang hebat, tak takut. Bila Nabi SAW melepaskan tentera-tentera Islam, mereka pergi dalam perjalanan 2 minggu perjalanan, 1,100 km, hujung jalan melepasi Tabuk, melepasi Khaybar, baru sampai ke Mu'tah, jauh di negara hujung paling utara di Jordan, sampai ke Rom sana. Mereka singgah ke satu negeri kecil sempadan sebelum masuk ke Rom, iaitu negeri Ma'an. Duduk kat Ma'an, duduk transit dekat Ma'an. Selepas penat perjalanan, bermusyarat. Tuan-tuan, apa yang mereka mesyuaratkan? Mereka bermusyarat pada masa itu di Ma'an, kerana bila mereka sampai di Ma'an, Hercules, Maharaja Rom, telah tahu bahawa tentera Islam telah sampai ke Rom. Maka tentera Rom bersedia untuk mempertahankan, menyerang balik orang Islam. Dan Hercules
negara Rom pada masa itu telah mengumpulkan seramai 100.000 prajurit tentera perang Rom untuk menyerang orang Islam berjumlah 3.000. 3.000 orang Islam, 100.000 tentera Rom kafir Kristian pada masa itu bersedia untuk melawan orang-orang Islam. Bukan sekadar itu bapak-bapak, ibu-ibu. Di Madinah pada masa itu pun ramai juga kabilah-kabilah yang memusuhi baginda Nabi SAW. Orang-orang kafir yang memusuhi Nabi SAW. Kabilah-kabilah Judam, kabilah-kabilah Laham, kabilah-kabilah Labi. Mereka bergabung tuan-tuan yang mulia, membentuk lagi satu angkatan kekuatan mereka. Seramai 100.000 bergabung dengan tentera Rom kafir 100.000. Jumlah 200.000 nak lawan 3.000. Tuan-tuan ambil matematik, kira kalkulator 200.000 bahagi 3.000. Satu orang Islam akan melawan 60 atau 66 orang kafir Rom bergabung dengan orang kafir Madinah. Sejarah ini tuan-tuan yang mulia tidak pernah berlaku dalam mana-mana peperangan Rom Parsi, India, China, Eropah, negara mana pun di Asia Tenggara, di benua mana pun, belum ada tentera 200.000 lawan 3.000, belum ada. Tetapi peperangan Mu'tah ini telah mencatatkan satu sejarah Islam yang paling hebat. 200.000 lawan 3.000. Tuan-tuan tahu negara Rom macam mana dia punya bala tenteranya, dengan keadaan kelengkapan senjata, pakaian, baju besi, kuda dan sebagainya, berbanding orang-orang Islam yang kita tahu pada masa itu mereka baru hijrah daripada Makkah, tanah air yang mereka cintai, meninggalkan harta benda mereka, anak isteri mereka, hijrah ke Madinah. Daripada Madinah tuan-tuan dia dalam keadaan nak hidup, pergi perang. Macam mana kesempurnaan mereka? 3.000 nak lawan 200.000 tuan-tuan dia, tidak ada satu sejarah pun tercatat, melainkan dalam peperangan Mu'tah. Di Ma'an mereka bincang macam mana nak melawan 3.000 tentera Islam, nak lawan 200.000. 2 hari 2 malam mesyuarat, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, bermesyuarat kan. Ada di antara mereka telah mencadangkan kepada 3 panglima perang tadi, kita tulis surat, hantar kepada baginda Nabi SAW, tanya baginda Nabi SAW, apakah keputusan baginda Nabi SAW? Manalah tahu baginda Nabi SAW nak hantar lagi bantuan tentera Islam, biar ramai sikit. Ataupun mungkin baginda Nabi SAW mungkin nak panggil kita balik, jangan perang, balik, atau sebagainya. Atau apapun arahannya baginda Nabi SAW bagi kepada kita, kita ikut. Ada sahabat bagi cadangan. Tapi sahabat panglima perang Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, dia bangun. Dia bagi tahu pada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, baginda Nabi SAW telah buat keputusan dan kita telah diarahkan keluar daripada Madinah menuju ke Mu'tah, ke Rom. Ini ialah arahan baginda Nabi SAW. Satu langkah kita tak akan berundur. Surat tidak perlu dihantar kepada baginda Nabi SAW. Ini tanggungjawab kita. Ini arahan perintah Nabi SAW, kita mesti tunaikan. Abdullah bin Rawahah bagi tahu, wahai sahabat-sahabatku, wahai kaum muslimin, tentera Islam, apa yang kamu benci sebenarnya itulah yang kamu hendak. Apa yang kita benci? Mati. Apa yang kamu benci? Kematian. Itu sebenarnya yang kau nak. Apa itu? Kesahidan, mati syahid. Sesungguhnya kita berperang bukan kepada berapa banyak bala tentera. Sesungguhnya kita berperang bukan kepada banyak kekuatan bala tentera. Sesungguhnya kita berperang bukan kerana takut pada orang-orang kafir. Kita berperang kerana kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kita perjanjian
perkara yang baik, dua kebaikan, sama ada kita menang dalam peperangan ini ataupun kita mati syahid dalam peperangan ini. Dua-dua janji Allah Ta'ala ialah dua-dua kebaikan. Semangat tuan-tuan. Bila Abdullah bin Rawaha Al-Ansari radhiyallahu anhu cakap depan sahabat, mereka semangat bagi tahu benar kata Abdullah bin Rawaha. Sungguhnya benar kata Abdullah bin Rawaha. Mereka tuan-tuan dia 2 malam mesyuarat, besok standby nak pergi serang orang Rom. 3,000 serang 200,000, bukan 200,000 serang 3,000. Orang Islam jalan 2 minggu lebih, 1,100 km ke Rom. Peperangan Mu'tah ni tuan-tuan yang mulia. Jumlah bukan ukuran bagi orang Islam. Perjuangan ini mesti diteruskan dalam keadaan susah, payah, ramai, sedikit. Susah dan senang. Peperangan Mu'tah tuan-tuan yang mulia berlaku, tuan-tuan yang mulia bertempur, tuan-tuan yang mulia. Tentera Islam di bawah 3 panglima perang, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Panglima perang yang pertama tuan-tuan yang mulia yang memegang panji Islam, bendera Islam. Menuju kepada orang-orang kafir Rom dan juga orang-orang kafir Madinah yang bergabung berjumlah 200,000. Menerobos masuk tuan-tuan yang mulia. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu memukulkan pedang ke kanan dan ke kiri, terus menuju menyerang orang-orang Rom. Tetapi tuan-tuan yang mulia, takdir Allah Subhanahu wa taala, satu tombak telah menembusi tubuh badannya. Sehingga kan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu jatuh daripada kudanya dan mati syahid. Bendera Islam tuan-tuan yang mulia yang dipegang oleh Zaid bin Harithah nak jatuh ke tanah, terus dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tuan-tuan tahu siapa itu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu? Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu tuan-tuan yang mulia, sejarah hidup dia masa dia kecil dulu, kecil-kecil macam budak-budak tu, ditangkap oleh orang-orang jahat. Lepas tu dijual dekat pasar. Jual kat pasar, dibeli oleh satu orang saudagar kaya. Saudagar tu dia buat perniagaan, ahli businessman, berjumpa dengan Siti Khadijah Khuwailid radhiyallahu anha, kan businessman. Khadijah bagi tahu tak apalah, budak ni biarlah aku beli. Zaid bin Harithah. Bila Zaid bin Harithah dibeli oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, Siti Khadijah berkahwin dengan baginda Nabi SAW, dibagi hadiah Zaid bin Harithah, hamba tadi dibagi kepada Nabi SAW. Baginda Nabi SAW menjadikan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu sebagai anak angkat. Tadi kan Zaid bin Harithah kan diculik. Mak bapak dia cari-cari jumpa dekat Madinah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu jumpa Nabi SAW. Ini anak aku, ada orang culik dulu, dibeli jadi hamba, sekarang dah sampai kat pada Nabi SAW. Aku nak ambil balik anak aku. Nabi SAW bagi tahu, tanya Zaid. Zaid bin Harithah bagi tahu, aku tak nak ikut mak bapak lagi dah. Aku nak ikut baginda Nabi SAW. Terus hayatnya. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu tuan-tuan yang mulia dilantik sebagai panglima perang dalam peperangan Mu'tah ini. Selepas dia syahid, bendera Islam dia pegang oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu tuan-tuan yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah riwayat baginda Nabi SAW bagi tahu, sesungguhnya kalau kau nak kenal aku, kata Nabi SAW, kalau kau nak tahu akhlak aku, Nabi SAW beritahu, kau tengok kepada Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sesungguhnya akhlak dia macam aku, kata Nabi SAW. Maknanya Ja'far bin Abi Talib ni tuan-tuan dia adik-beradik Ali bin Abi Talib. Akhlak dia, perangai dia ni punya baik macam Nabi SAW, seumpama Nabi SAW. Baik. Bila Ja'far bin Abi Talib tuan-tuan memegang panji Islam, bendera Islam, menuju terus kepada tentera Rom, menyerang mereka. Dikatakan Ja'far bin Abi Talib telah turun dari kudanya. Dia tengah serang-serang tu, bunuh orang, dia turun dari kudanya, dia ambil pedang dia tu, dia buat apa? Dia pergi potong kaki kudanya.
Dia potong kaki kuda, bagi tahu, wahai kuda, jangan kau patah balik dah. Kita mesti ke depan lagi dah. Tak ada nak patah-patah balik dah, kita mesti ke depan. Dia potong kaki kuda. Dan Ja'far bin Talib, tuan-tuan, dia terus menyerang tentera orang-orang kafir Rom. Sehingga kan tangan kanannya yang memegang bendera Islam telah dipenggal, potong. Tangan kanan putus. Dia pegang dengan tangan kiri. Perang, tuan-tuan, dia terus menyerang. Tangan kiri pun dipotong, dipenggal. Putus. Dia memegang bendera di antara kedua bahunya. Pun terus perang, tuan-tuan yang mulia. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu pun akhirnya mati syahid. Jatuh bendera Islam dipegang oleh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, panglima perang yang ketiga yang ada pada masa itu. Dalam riwayat menyatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu selepas selesai perang Mu'tah, mereka mencari jenazah mayat Ja'far bin Abi Talib. Cari mayat. Jumpa jenazah, jumpa mayat Ja'far bin Abi Talib. Bila dilihat di hadapan bahagian badan ada 90 liang luka oleh pedang, oleh tombak, oleh panah, oleh pisau, dan semua 90 liang lubang tu bahagian hadapan, tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada belakang. Maknanya Ja'far bin Abi Talib ni dia berperang, dia menghadap kepada tentera musuh depan, one by one, tak ada main belakang. Tak macam kita ni perang acah-acah aja. Kita ni perang acah-acah aja. Semangat bukan main. Yang cakap semangat, yang dengar pun dah semangat. Tapi cakap semangat, dengar semangat, belum tentu balik boleh semangat. Balik berani jumpa bini. Bini suruh beli kicap. Lupa balik berani. Bang, kicap mana? Patah balik, start motor patah balik. Dengar perang bukan main. Yang cakap pun semangat, yang dengar pun bukan main. Belum tentu berani. Baru dengan yang kat rumah tu. Ini sahabat tuan dia, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, mereka perang one by one, berhadapan ke depan, tak pernah ke kiri, tak pernah ke kanan, tak pernah ke belakang. Ja'far bin Abi Talib. Sehingga ada riwayat menyatakan bila dipotong tangan kanan, dipotong tangan kirinya, Allah Ta'ala akan besok di surga Allah Ta'ala ni, Ja'far bin Abi Talib ni dibagi sayap. Boleh terbang, tangan tak ada dah. Bukti orang yang berjuang untuk agama Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan ganti dia ke akhirat. Dan Ja'far bin Abi Talib telah mendapat janji daripada Allah Ta'ala, janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bendera Islam tuan-tuan dia kan hampir jatuh daripada Ja'far bin Abi Talib, dipegang oleh Abdullah bin Rawahah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pegang. Abdullah bin Rawahah ni tuan-tuan dia, tadi saya bagi tahu dia orang kuat syair. Kalau dia cakap, dia debat ni, kalau dia cakap semangat ni, takut orang. Tapi dia pun orang juga. Saya pun orang, cakap semangat, tapi saya pun orang juga. Cakap kuat, cakap semangat, tapi saya pun orang juga. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, tuan-tuan, dia pun orang, cakap semangat, cakap kuat. Dalam keadaan dia punya semangat atas kuda tu, dia dah tengok sahabatnya Zaid bin Harithah mati terkorban syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat sahabatnya Ja'far bin Abi Talib syahid di jalan Allah Taala. Dia pun manusia, dia rasa takut, gentar, degup jantung. Yalah, dia 3,000 nak lawan 200,000 tuan-tuan, jangan main. Paling kurang satu nak lawan 60 orang, jangan main tuan-tuan. Kita nak lawan bini yang kat rumah pun belum tentu menang. Kenapa korang tengok aku macam tu? Nak lawan dengan 200,000. Dalam keadaan dia dah ada rasa macam takut, gemetar, dia bagi tahu dengan diri dia. Abdullah bin Rawahah beritahu, wahai jiwa, wahai hati, adakah kamu takut akan kematian? Sesungguhnya sahabat kamu itu, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, telah sampai surga Allah Ta'ala. Wahai Abdullah bin Rawahah, adakah kamu takut kematian? Dia pucuk hati dia. Kita ni tuan-tuan dia, nak semangat, nak betul, nak kuat, nak berani, kita kena pujuk diri kita. Kita nak bagi orang semangat boleh, tapi nak bagi semangat pada kita, kita kena pujuk. Wahai hati,
Adakah kamu takut akan kematian? Abdullah bin Rawaha pujuk dia. Sesungguhnya sahabat tadi 2 orang dah masuk dalam surga Allah Ta'ala. Aku pasti menyusul mereka. Terus perang Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, tuan-tuan dia terus masuk dalam peperangan. Tak undur, tak ke kiri, tak ke kanan. Pun takdir Allah Ta'ala. General perang yang baginda Nabi SAW melantik di dalam peperangan Mu'tah, Abdullah bin Rawaha Al-Ansari radhiyallahu anhu baru masuk Islam pun terkorban syahid di dalam peperangan Mu'tah pada masa itu. 3 jenderal perang mati syahid. Bendera Islam hampir jatuh, dipegang oleh 1 orang sahabat, Qubayb bin Al-Arkam radhiyallahu anhu. Di atas pedangnya dia pusing. Dia tak dilantik sebagai apa-apa jenderal, Qubayb bin Al-Arkam. Dia pusing. Dia kumpulkan orang-orang Islam, tentera Islam. Dia beritahu, kita mesyuarat sekejap. Bincang macam mana ni? Siapa pula nak jenderal perang? Sahabat-sahabat tanya, dah Qubayb, kau dah pegang, kau je lah jadi panglima. Qubayb cakap, tak boleh. Bincang, lantik di antara kita, cepat bagi cadangan. Sahabat-sahabat melantik Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Rupanya tuan-tuan yang mulia, dalam peperangan Mu'tah ni ada 1 orang sahabat besar namanya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu ikut dalam peperangan ini. Kenapa Nabi SAW tak lantik Khalid bin Al-Walid sebagai jenderal perang? Sebab Khalid bin Al-Walid dalam peperangan Mu'tah ini dia baru 3 bulan masuk Islam. Junior. Zaid bin Harisah dah pergi 5 peperangan. Ja'far bin Abi Talib dah lebih daripada 3 peperangan. Abdullah bin Rawaha dah lebih daripada 3 peperangan. Khalid bin Al-Walid first time ikut perang. 3 bulan masuk Islam. Perkara yang berlaku di Mu'tah, peperangan Mu'tah itu sebenarnya peperangan yang sangat dahsyat, pertempuran yang sangat hebat ini. Rupanya di Madinah, Nabi SAW bersama dengan para sahabat yang besar yang tak ikut perang pada masa itu, bersama dengan sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah. Di antaranya lah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu, Utsman bin Affan. Sahabat-sahabat besar yang tak ikut perang. Di hadapan sahabat-sahabat, Nabi SAW cerita kisah yang sedang berlaku secara langsung apa yang berlaku di Mu'tah. Maka Nabi SAW beritahu sesungguhnya di Mu'tah sekarang ini mereka telah menyerang tentera-tentera Rom, dan aku lihat Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu telah masuk ke dalam tentera Rom dan dia mati syahid. Dan bendera itu telah disambut oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu, dia pun perang, dia pun mati syahid. Nabi SAW cerita dekat Madinah, tuan-tuan, secara langsung apa yang berlaku dekat Mu'tah. Sampailah bendera sampai kepada Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, dia pun mati syahid. Nabi SAW sambung kepada sahabat, sesungguhnya nanti bendera Islam akan dipegang oleh 1 orang sahabat, dan dia ialah pedang di antara pedang-pedang Allah Ta'ala. Siapa tuan-tuan? Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Sejarah Khalid bin Al-Walid, tuan-tuan yang mulia, dalam sejarah Islam panglima perang. Mana pun dia jadi panglima perang, 1 peperangan pun dia tak pernah kalah. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang mulia, mana-mana perang dia pergi, selagi dia jadi panglima, general, 1 perlawanan pun dia tak pernah kalah. Kekuatan Khalid bin Al-Walid 100 orang. Radhiyallahu anhu bagi tahu arahkan kepada tentera Islam, tuan-tuan yang mulia. Sejarah peperangan mencatatkan strategi peperangan Khalid Al-Walid tidak pernah terfikir oleh manusia. Walaupun kerajaan Rom, walaupun kerajaan Parsi. Dia bagi tahu apa, tuan-tuan yang mulia? Wahai sahabat-sahabatku, mana-mana yang berperang di bagian kanan semalam, pindah kiri. 145
Subhanallah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi insyaAllah 5 minit insyaAllah. Jadi bila strategi perang ni tuan-tuan yang mulia telah ditukar oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid telah perintahkan 300 tentera berkuda Islam berpusing di bahagian belakang tuan-tuan yang mulia, dan menyebabkan debu pasir pada masa itu dia naik tinggi. Dan dia bagi tahu kan, sekiranya terlepas debu naik tinggi tu, nampak macam ramainya tentera berkuda tu, maka setiap kamu 50 orang yang naik menunggang kuda tu masuk ke barisan hadapan. Lepas tu 50 lagi masuk bahagian kiri, 50 lagi masuk bahagian kanan, 50 lagi masuk bahagian belakang, lagi 50 yang terakhir bergabung di belakang. Dan setiap kamu, bila kamu masuk ke bahagian perang, pasukan perang bahagian kanan atau kiri, sampai dia masuk, kamu mesti takbir Allahu Akbar. Dan sahabat 3,000 akan takbir Allahu Akbar. Sampai tentera berkuda tuan-tuan 50 orang sampai, takbir ramai-ramai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentera Rom dengar dengan keadaan debu pasir naik tuan-tuan yang mulia, gemetar, takut. Mental, psikologi, strategi perang luar biasa. Sehingga jenderal-jenderal perang negara Rom bagi tahu, wahai Hercules, kita berundur ke belakang. Hercules bagi tahu, jangan takut, kita lawan. Tapi jenderal bagi tahu, kita tengok bahagian kanan orang lain, bukan orang yang semalam. Kiri pun orang lain, ini orang baru. Mereka orang baru, dia bukan orang yang semalam. Ke kanan orang baru, ke kiri orang baru, depan orang baru, belakang orang baru. Tengok ada tentera tengah datang lagi berkuda, tengok abuk, asap, debu naik, orang ramai. Ini Muhammad SAW telah hantar bala tentera yang baru. Dia takut. Tentera Rom 200,000 takut. Mereka bagi tahu, kita jangan maju, duduk sini. Maka Khalid bin Walid bagi tahu, dia perintahkan sahabat-sahabat, kita berundur ke belakang. Bila tentera Islam berundur ke belakang, tentera Rom nampak tentera Islam undur ke belakang, ada yang mencadangkan, kita serang orang Islam. Hercules cakap, jangan serang. Ini strategi orang Islam, dia perangkap. Bila dia ke belakang, bila kita serang, dia akan serang balik. Jangan serang dia, kita tunggu dekat sini. Tentera Rom tunggu dekat situ. Tentera Islam Khalid bin Walid perintahkan undur sedikit demi sedikit, mereka balik ke Madinah. Peperangan ini tidak ada kemenangan seri. 200,000 lawan 3,000. Sejarah mencatatkan tentera Islam yang syahid pada masa itu ialah seramai 12 orang. Tentera Rom bergabung dengan orang-orang kafir Madinah, berjumlah yang mati 3,350 orang. Tentera Islam 12 orang. Termasuk jenderal perang yang 3, tentera orang-orang Rom dan orang kafir Madinah 3,350 orang. Sejarah mencatatkan, tuan-tuan yang mulia, sejarah mencatatkan tidak ada mana-mana peperangan yang boleh 200,000 jumpa dengan 3,000, tak ada. Tetapi peperangan Mu'tah ini, tuan-tuan yang mulia, tercatat dalam peperangan orang-orang Islam, marahan peperangan dunia, peperangan yang sangat hebat. Strategi sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tercatat sebagai strategi perang yang sangat hebat. Suatu dalam agama ni, tuan-tuan yang mulia, dalam agama Allah tak lihat apakah usaha, apa yang kita dapat, adakah kemenangan atau apa, tak. Yang penting usaha yang kita buat, walaupun sedikit, tetapi untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala kita kena sampaikan dalam keadaan susah dan senang. Kita kena sampaikan, kita kena bawa agama ni, tuan-tuan yang mulia, agama yang kita sayang, yang kita cinta. Sahabat telah korbankan nyawa mereka, tuan-tuan yang mulia.
Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu telah korbankan jiwa raga mereka, nyawa mereka untuk pastikan kita pada hari ini dapat agama. Dan agama yang kita sayang, yang kita cinta ni sampai kita kena jaga dan kita kena sebarkan. Dalam keadaan kita tahu susah dan senang, kita kena sampaikan agama ini, mendakwahkan agama ini walaupun kita belum baik lagi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, muru bil ma'ruf wa illam taf'alu bihi wa nahaw 'anil munkar wa illam tantahu an. Ajarlah bagi mereka kebaikan walaupun kebaikan kamu belum buat. Dan cegahlah mereka pada kemungkaran wa illam tantahu an, walaupun kamu belum lagi meninggalkan kejahatan kemungkaran yang kamu buat. Ini kerja kita, tanggungjawab kita, saya dan tuan-tuan, semua ibu-ibu bapa-bapa, pastikan agama yang kita sayang, cinta ini tersebar di seluruh dunia. Wallahu alam, minta maaf atas kekurangan, minta maaf atas masa yang kami ambil. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggunakan tasbih kafarah dan sunat nas.